dengan meninggalkan tilawah bacaan Al-Quran, tak dibaca. Alhamdulillah kita boleh membaca Al-Quran Al-Karim ini. Usahakan kita pada bulan Sya'ban ini yang berbaki, usahakan untuk kita memperbetulkan bacaan-bacaan yang ada. InsyaAllah para muslimat, kalau Ustazah itu nak buat khatam Al-Quran, InsyaAllah ada buat, kita teruskan baca, latih dan perbetulkan. Tambah lagi dengan kelas bacaan, ini huruf ni baca bagaimana, perbetulkan bunyinya bagaimana. Yang kedua, naik kepada satu peringkat lagi, iaitulah tarkut tafahum, meninggalkan pemahaman terhadap Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran ini bukan tujuan untuk dibaca, tapi Al-Quran ini Allah sebut dalam surah Ibrahim, ya, Alif Lam Ra, tilka ayatullah, ya, itu adalah saya terlupa ayat tersebut. Allah kata itu adalah merupakan ayat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijan nas minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kepada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini nak memberikan panduan kepada kita. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tak ada manusia apabila mereka ingin membeli sesuatu produk itu dia tidak mahu untuk mempergunakannya dalam keadaan 100%. Tak ada. Kita beli kipas, kita tahu macam mana kehendak kipas tersebut. Kalau kipas yang ada sekarang ini mungkin kita tahu main tekan, waktu satu tekan, dua, kemudian tekan tiga. Tapi kipas sekarang ni Masya Allah, dia macam-macam guna remote. Ini macam mana dia nak lanjutkan, dia tekan berapa. Kadang-kadang oleh kerana kita tak biasa, tak tahu nak guna. Itu yang saya teringat dahulu semasa Syekh Abdullah Mujawir, ramai sempat yang mungkin sempat pada tahun, saya kira pada tahun 2010 kalau tidak silap. Pada tahun tersebut kita ada menjemput beberapa orang masyayikh. Jadi salah seorangnya adalah Syekh Abdullah Mujawir, iaitulah Rais Maktabah Syekhul Azhar. Dia adalah merupakan ketua pegawai ataupun pengarah kepada pejabat Syekh Azhar di Universiti Al-Azhar. Jadi kebetulan ketika itu saya minta Jabatan Agama untuk menjadi istilahnya sebagai pengiring sepanjang hari sebulan beliau berada di Selangor. Jadi waktu itu kami lah yang menyusun jadual pergi ke setiap negeri-negeri siapa yang berkeinginan untuk mendengar ucapan dan ceramah dari beliau. Waktu itu saya pergi Terengganu, naik flight bersama dengan beliau, pergi ke Terengganu. Jadi ialah maklum saya kadang-kadang Syekh-syekh ni kadang-kadang jarang pergi ke hotel. Jadi di hotel tu dia ada kad. Kad tu cucuk baru boleh nak tekan ada elektrik atau tidak. Kemudian tengok dia masuk-masuk bilik tak ada elektrik. Saya pun tak perasan macam tu, kita dah mengantuk sampai sana malam. Pagi waktu bersahur makan kat bawah, bersahur dengan dia kata Firdaus tak ada dari mana. Saya nak beritahu kepada kamu, saya kata mafi kahrabah fil ghurfah, kata tak ada kahrabah, tak ada elektrik. Oh iya ke? Saya pun telefon, panggillah pegawai yang ada dan HR bagian elektrik di hotel. Pun naik ke atas, tak apa masalah, dia tak cucuk saya. Bukan bersama dengan dia tak cucuk. Allah Akbar. Kenapa? Sebab kita tidak tahu dan akhirnya kita tidak dapat mengendalikan perkara tersebut. Nah, yang penting kita kena tahu bila kita beli sesuatu barang. Kalau tidak tahu, akhirnya sia-sia saja barang tersebut. Begitu juga Islam dalam kehidupan kita, sia-sia sahaja kita menganut ajaran Islam. Rugi kita berada di bawah lembaga agama Islam yang telah diberikan hidayah dalam kehidupan kita ini, lahir daripada Islam, tiba-tiba kita tidak tahu kenapa saya menganut Islam. Maka yang intima'i lil Islam, apa maksud saya menganut ajaran Islam? Fatihkan dalam kitab beliau mengarang kitab Mada ya'ni intima'i lil Islam. Jadi kita tidak tahu matlamat dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita tidak dapat memahami akan isi kandung yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin naik kepada satu peringkat, nanti usahakan juga di samping kita membaca Al-Quran, fahamilah isi kandung yang terdapat di dalam Al-Quran sedikit demi sedikit peningkatan, supaya pada bulan Ramadan nanti kita akan terasa, ya Allah, seluruhnya kita mengaji Al-Quran. Ya Allah, punya ayat yang menceritakan kisah tersebut. Nah, pada saat ketika itu kita membayangkan inilah gambaran manusia yang digelar sebagai ahli syurga. Nah, pada saat ini kita membayangkan, ya Allah, betapa dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada mereka yang sentiasa selama ini tidak mahu mendengar peraturan, tuntutan dan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham?
Dan yang ketiga iaitulah tarkul amal. Ini peringkat yang memang telah berlaku dalam kehidupan kita ini, meninggalkan dari seluruh amalan Al-Quran. Itu yang dimaksudkan Al-Quran dihijrahkan jauh-jauh dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala merakamkan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perbaiki bacaan-bacaan yang hendak kita baca sebelum masuknya bulan Ramadan, dan kalau boleh fahamilah setiap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran untuk kita memperkasakan dan mempertingkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Selain daripada itu, antara perkara-perkara yang penting untuk kita laksanakan sebelum masuknya bulan Ramadan, bacalah fadail kitab-kitab yang menceritakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Sebab bila kita tidak tahu tentang kelebihan ini, kita tak ambil kisah pun. Kita di dunia ini, tadi saya katakan ada tulis sahaja 50% potongan, itu cepat sahaja kita pergi. Di mana pasaraya sekian, walaupun pasaraya itu tak tahu, tapi oleh kerana ada yang ceritakan ada dekat ini dengan Syahla, jalannya lebih kurang mungkin 15 km sahaja, kita akan cari. Sebab keinginan kita untuk mendapat harga yang murah. Tiba-tiba kita tidak mengambil kesempatan dengan bulan Ramadan sebab kita tidak tahu tentang fadilatnya. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antaranya banyak hadis-hadis Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya tasbih, saya rasa ini lagi tak hadis yang Rasulullah nyatakan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ada riwayat menyatakan wa sulsilatis syayatin. Rasulullah menyatakan apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut walam yughlaq anha walam yughlaq minha babun, dan tidak akan dikunci daripadanya satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Tak ada langsung pintu syurga ketika itu dikunci, semuanya dibuka belakang. Maksud pintu syurga dibuka belakang itu amalan kita terus naik dan dipaparkan mungkin wallahu a'lam bagaimana keadaan itu, tapi maksud daripada pintu syurga itu artinya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala semakin menerjah dalam kehidupan kita ini pada bulan Ramadan. Ghulqat abwabuna, pintu-pintu neraka itu ditutup. Tak ada ruang yang dibuka, tak ada satu pintu pun yang dibuka, dan pada saat yang serupa syaitan-syaitan ini semuanya dibelenggu. Macam-macamlah riwayat di kalangan para ulama, tetapi secara zahirnya hadis tersebut nak menyatakan syaitan tidak akan dapat bergerak. Dan habis itu kalau bulan Ramadan ini ada lagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama menyatakan ini bukan berdasarkan kerana kehasutan syaitan, tapi kerana nafsu kita yang ada. Sebab tidak ada latihan, tadi saya katakan tidak ada tamrin. Kita tak buat tamrin dan latihan kita sebelum masuk bulan Ramadan, maka pada saat masuk bulan Ramadan itu macam biasa juga. Kalau katakan biasa style kehidupan kita begitulah kita, kerana kita tidak berubah. Tapi kalau kita ubah, Masya Allah, insya Allah kita akan mampu untuk menukar segala keinginan ataupun segala kebiasaan yang kita lakukan. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum selagi mana mereka tidak mahu mengubah diri mereka. Sebenarnya hakikat daripada ayat itu, maksud daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk tentang ayat tersebut, itu nak menceritakan Allah akan kekalkan nikmat yang ada bersama dengan kita selagi mana kita tidak mengubah untuk melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi kita banyak mengambil, selagi kita tidak ubah diri kita, maka Allah tidak akan mengubah kita. Baik, kita ubah diri kita, usahakan diri kita ini berubah kepada satu perkara yang lebih baik. Jangan kita jadikan nuktatul intilaq, titik tolaknya kita ini, bidayatul intilaq itu min awal Ramadan, bermulanya daripada awal Ramadan, jangan. Tapi jadikan titik perubahan kita pada hari ini, kita berubah. Dan hari ini kita rajin baca 3 juzuk Al-Quran contoh. Alhamdulillah, nanti insya-Allah Ramadan itu lebih memudahkan kita.
Yang menyebabkan tak mudah kerana perasaan ataupun syahwat, keinginan kita itu tidak dapat diubah, bukan kerana syaitan. Syaitan tetap saja dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah permudahkan kepada kita untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita dengan berbagai bentuk kelebihan-kelebihan. Banyak, terlalu banyak dalam kitab ini kalau kita baca. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, terlalu banyak terbanding kita. Semuanya menceritakan tentang asyam wa Ramadan, puasa dan juga Ramadan, dengan hadisnya yang begitu banyak, yang mungkin boleh kalau kita baca satu persatu kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dalam Al-Quran Al-Karim, maka insya-Allah kita akan dapat memperolehi. Bulan Ramadan ini malaikat menyeru. Bila masuk bulan Ramadan, malaikat menyeru. Sebelum masuknya malaikat sebut, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir, walillahi muntaqa'u minan nar. Ya, fi kulli lailatin aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan bahawa wahai para malaikat, kata wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, datang cepat, segera. Wahai orang yang ingin melakukan maksiat, aksir, kurangkan. Kosong ni kan pendekkan, maknanya maksiat kita mungkin tak boleh hilang, tapi jangan perbanyakkan, kurangkan maksiat yang kita lakukan. Walillahi muntaqa'u minan nar, dan bagi Allah itu ada pelepasan daripada api neraka. Dan ini bukan berlaku pada fasa yang ketiga yang saya katakan tadi, tapi Rasulullah sebut dalam hadis tersebut, fi kulli lailatin, pada setiap malam Allah bagi pelepasan mereka yang diampunkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, untungnya kita apabila kita bergelar manusia yang layak untuk menerima syurga daripada Allah, baca tentang kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan puasa. Satu. Yang kedua, para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, untuk menambahkan lagi keperkasaan kita dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu, baca tentang sejarah ulama-ulama silam. Kita kadang tidak membaca sejarah mereka. Imam Syafi'i rahimahullah berapa kali khatam Al-Quran? 60 marrah fi syahr. 60 kali khatam Al-Quran. Maknanya kalau 60 kali khatam Al-Quran itu masuk bila sembahyang mungkin khatam, waktu ketika duduk baca khatam Al-Quran. Kita nak khatam satu kali pun itu kadang-kadang bermasalah. Selesai itu bagaimana? Mungkin duduk ramai-ramai halaqah pertama 1, halaqah kedua 2, sampai halaqah ke 30 juzuk. Selesai tak? Alhamdulillah selesai. 30 juzuk. Macam mana caranya? Ini kami buat halaqah tersebut. Bagus buat halaqah, tapi 30 juzuk masih lagi belum dapat kita tercapai. Dalam kehidupan kita ini kita belum dapat kita mencapai 30 juzuk. Bayangkan 60 kali khatam Al-Quran. Bukan 30 juzuk darah, 30 darah dengan 60 kali khatam Al-Quran Al-Karim itu, Masya Allah. Kita fikir macam mana hebatnya mereka. Sebab mereka ada keinginan hatinya datang untuk menyambut segala bentuk kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, baca tentang kisah-kisah ulama-ulama yang silam itu terhadap bulan Ramadan, supaya dia akan dapat memberikan kepada kita kekuatan dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dan selain daripada itu, perkara yang penting dan paling penting pada bulan sebelum masuknya bulan Ramadan ini, bacalah tentang buku-buku yang berkait dengan puasa kita pada bulan Ramadan. Kadang-kadang kerana kita tidak meraihkan tentang hukum tersebut, banyak perkara-perkara yang tersilap ketika kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang bulan Ramadan. Sebab puasa kita batal, sebab apa? Puasa kita sah, sebab apa? Bagaimana syarat untuk menjadikan puasa ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis tentang sha'imin laisa lahu siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa, tiadalah bagi puasanya melainkan hanya sekadar lapar dan hanya sekadar dahaga. Bukan main kita puasa jaga. Hanya disebut dengan, kalau tengok dalam catatan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa Imam Ghazali susun? Imam Ghazali letakkan ada puasa umum, puasa am, ada puasa khusus dan puasa khusus dan khusus. Kenapa dia letakkan demikian?
nak meletakkan kita di dalam kategori orang yang mana? Adakah kita hanya sekadar menjaga syahwat kita, nafsu kita semata-mata daripada makan dan minum, itu yang terletak pada yang pertama? Ataupun kita ini dengan menjaga seluruh anggota kita daripada melakukan maksiat kepada Allah? Ataupun yang ketiga, di mana hati sampai pada tahap hati merasakan tentang kehebatan puasa tersebut, baca tentang hukum tersebut. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, lahirnya matlamat kita berpuasa itu kan ada. Tadi dalam ayat yang saya bacakan di permulaan tadi, Allah kata, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu itu berpuasa. Di ujungnya Allah minta kepada kita supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Rasa-rasanya semasa kita berpuasa pada tahun yang lalu itu, apakah kita dapat melahirkan insan yang bertakwa? Sudah dapat lahirkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Cek balik, cek list itu perlu ada. Baik, kita ambil pada juzuk yang keempat, ciri orang yang bertakwa. Juzuk yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu Allah sebut apa? Tengok balik checklist. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Pertama, kita syukur untuk membelanjakan harta kita semasa kita susah dan semasa kita senang. Ada? Alhamdulillah, saya yakin semuanya ada rezeki. Time kita susah, time kita senang, kita masih lagi ada keinginan untuk menyumbang. Alhamdulillah, syukur. Lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz, dan dapat menahan kemarahan kita. Ada? Alhamdulillah. Kalau sekiranya kita dapat menahan kemarahan, sabar hati kita. Ialah manusia di mana dia tak marah, dia di mana walaupun lembut bagaimana diam itu. Orang kata kalau orang yang diam tu marah dia lagi teruk. Bila ditembak ataupun pada saat ketika kemarahan sampai ke muncak, itu memang tak boleh membayangkan bagaimana keadaan diri. Ada kemarahan dalam diri kita kawan. Kalau dapat mengawalnya, bermakna kita telah mendapat dua daripada ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal-'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Maafkan sahaja orang lain, dia buat salah tak apa, kita maafkan. Dan dia zalim kita, tak apa, maafkan. Ada kelebihan yang Allah berikan dan jadi orang yang bertakwa. Sanggup? Duduk tiga kali kita tengok sanggup ke tak sanggup, sanggup tak sanggup. Nah, masuk kepada wal-'afina 'anil nas, maafkan orang lain. Dalam Islam diajar kepada kita suka untuk saling memaafkan. Kalau Allah, cuba bayangkan, Allah boleh memaafkan orang yang kafir, yang mereka menyembah selain daripada Allah, sedangkan permintaan daripada Allah untuk menyembah Allah. Tetapi Allah masih lagi memaafkan. Itu Allah turun kepada Rasulullah SAW, yang orang melakukan berbagai bentuk kesalahan, Rasulullah masih lagi memaafkan. Kita takkanlah kita tidak memiliki sifat yang ada pada diri baginda SAW. Justru daripada itu, sabar dan maafkan itu adalah kelebihan kita. Wal-'afina 'anil nas. Lagi Allah sebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sukakan orang yang memiliki sifat ihsan. Sifat ihsan. Ihsan ini kita melakukan ibadah dalam keadaan yang terbaik itu. Kalau katakan kita buat kerja, sungguh tekun dalam kita bekerja tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita merasakan kita nak buat ini untuk Allah. Ya, seakan kita buat ini kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita buat dalam keadaan terbaik. Dia macam kita lah tuan-tuan. Ya. Ada sesuatu permintaan daripada Tuanku. Maklum saja kita ni pakar pelukis. Tengok-tengok lukis, Tuanku rasa tertarik. Ini boleh tak buat istana beta? Kita nak sekian, siapnya minggu depan. Apa yang kita nak buat? Kebetulan gambar yang kita buat itu menggunakan pasir pantai. Oh, buat cantik. Kemudian seronok. Lihat suruh siapkan. Seorang pelukis ketika itu, apabila Tuanku minta pada kita untuk kita buat, ataupun pada seorang pelukis itu untuk menyiapkan lukisannya, agak-agak dia buat terbaik ataupun tidak terbaik, pastinya dia akan buat yang terbaik. Sebab dia nak pertontonkan kepada Tuanku.
Sama lah juga ketika tuanku menjemput kita ketika datang ke rumah ataupun pergi ke istananya. Ada surat tuntutan diminta untuk kamu datang. Jadi pada saat itu rasa-rasanya lah para muslimin muslimat yang memakai pakaian pada hari ini, apakah pakaian ini yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Tuhan? Kita katakan tidak. Bayangkan Allah sedang menjemput kita untuk bertemu dengan Allah pada bulan Ramadan. Subhanallah, Allah menjemput kita para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu. Kenapa tidak kita buat perkara yang terbaik pada bulan Ramadan ini? Buat yang terbaik. Kalau bersedekah, bersedekah semua-semua. Kalau mungkin sedekah kita sedikit pada bulan selain Ramadan, Ramadan itu yang disebut Rasulullah seumpama rihil mursalah, angin yang sedang bertiup kencang. Itulah keadaan bagi Rasulullah SAW. Rasulullah jumpa orang saja, ada keinginan untuk meminta, bagi. Ada lagi, bagi, diberi. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam ayat tadi Allah menyebut wallahu yuhibbul muhsinin, dan seterusnya Allah menyebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan orang yang apabila mereka melakukan sesuatu dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka, ada lakukan kesilapan, tiba-tiba pada saat itu Allah bagi kesedaran, zakarullah, lantas mereka itu ingat Allah, dan tak tunggu masa lagi mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah merupakan manusia yang terbit dalam hatinya, itu ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelima-lima ini kita telah berjaya mewujudkan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya 5 perkara ini kita belum lagi mampu untuk wujudkan dalam kehidupan kita, segerakan kita untuk memperbetulkannya pada tahun ini. Mana tahu Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mana tahu Ramadan kali ini punya Ramadan yang Allah berikan ruang kepada kita untuk menembus segala kesalahan-kesalahan kita. Dan mana tahu Ramadan pada kali ini adalah merupakan bulan Ramadan Allah nak mengangkat martabat kita ini lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah berikan kepada kita kekuatan, selagi Allah berikan kepada kita kesihatan, maka pergunakan kekuatan dan kesihatan kita ini. Mudah-mudahan ada ganjaran-ganjaran yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu di antara beberapa perkara-perkara penting yang boleh kita lakukan istiadat sebelum kita berdepan dengan bulan Ramadan, yang tujuannya adalah untuk kita memperkasakan Ramadan dalam kehidupan kita, dan usahakan dalam diri kita inilah untuk kita melakukan kerja-kerja tersebut. Bertindaklah sekarang sebelum kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah mengajar kepada kita, membuat panduan kepada kita dengan ayat yang mengajar kepada kita agar kita bersegera, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan, fastabiqul khairat, bersegeralah, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan, wasabiqu bil khairat, dan berlumba-lumbalah kamu itu dengan kebaikan. Macam-macam ayat yang digunakan oleh Allah, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya bila masa kita nak memulakannya, kalau kita masih lagi berada dalam keadaan lalai dan mereka, kerana itu duduklah bersama. Selain daripada apa yang saya nyatakan, paling tidak sebelum Ramadan ini juga, yang terakhir mungkin saya nak nasihatkan bagi diri saya dan tuan-tuan serta puan-puan sekalian, carilah sahabat-sahabat yang saleh yang mampu untuk bersama dengan kita. Mudah-mudahan masa kita tidak terbuang, dan mudah-mudahan bersama dengan mereka itu akan dapat melahirkan berbagai bentuk manfaat-manfaat, nasihat-nasihat yang berguna, yang akhirnya mereka itulah yang menjadi peneman kita pada hari kiamat kelak. Al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Allah menyebut pada hari tersebut sebahagian kamu al-ahillau, setiap kawan-kawan yang rapat pada hari tersebut masing-masing akan bermusuh di antara satu sama lain, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Waktu itu jumpa di padang mahsyar, kita bertakwa kepada Allah, kita saling bersaudara, dan akhirnya kita rasa seronok
bersama-sama dengan mereka. Mereka yang akan menjadi peneman, dan mereka yang akan menjadi sahabat-sahabat yang akan bersama untuk mempertahankan amalan-amalan kita ini, insya-Allah. Pilih kawan-kawan, cari sahabat-sahabat yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah terus membina kekuatan kita untuk melaksanakan amal-amal yang saleh, dan Allah memberikan juga kepada kita ruang dan waktu untuk kita terus bertambah dengan amalan-amalan kita, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu adalah merupakan kelemahan yang ada pada diri ini. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum